Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Hari ni mungkin video yang pertama yang aku rakamkan di dalam kereta ni, Mitsubishi Xpander. Baru sampai 2 hari. Semalam SA hantar terus daripada JB ke rumah aku lah, ke rumah aku yang aku tak duduk. Sebenarnya aku ada satu rumah aku beli di Keluang. Jadi itu adalah rumah aku. Jadi untuk isteri aku sehingga dia habis cuti bersalin ni kami stay sana lah. Lebih selesa lah berbanding rumah di Kota Tinggi tu, sebab aku sewa. Dan kecil sikit lah rumah tu kan, rumah kerajaan kan. Okay, jadi hari ni aku nak cerita tentang kenapa aku pilih Mitsubishi Xpander berbanding kereta MPV yang lain yang ada di pasaran. Kalau korang nak tahu, kalau korang juga mencari sebuah MPV, korang boleh gunakan ni sebagai panduan lah. Jadi jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel Mawi TV. Kita jumpa sebentar lagi. Okay, baik guys, sebenarnya video ni tadi aku dah buat semasa perjalanan yang panjang tadi. Rupanya tak rekod rupanya. Okay, jadi yang ini aku baru buat lagi sekali. Harap kontennya lebih kurang sama, tak lari jauh. Okay, kenapa aku pilih Mitsubishi Xpander? Okay, aku memang cari sebuah MPV sebenarnya. Sebelum aku beli Vios tu, sebenarnya MPV ni, Xpander ni aku dah booking bulan 3. Wife aku yang booking, sebenarnya ni kereta wife aku. Dan aku beli Vios pada bulan 4. Okay, jadi Vios tunggu seminggu dah dapat lah, tak sampai seminggu dah dapat. Yang ini tunggu 7 bulan baru dapat. Jadi kenapa aku pilih Xpander? Sebenarnya untuk pilih sebuah low MPV ni, aku dah mengkaji, melihatlah juga beberapa pilihan yang ada daripada low MPV, MPV bawah 100,000, kemudian MPV bawah 150,000 dan harga yang lebih daripada itulah. Okey, dan pelbagai perkara yang kita ambil untuk buat keputusan ni, terutamanya akulah, sebab wife aku memang agak serahkan pada aku, dan aku cuma bentang ada pilihan yang ada dan dia pilih sebab dia nak bayar kan. Okey, jadi itu adalah antara proses awal. Okey, mengkaji dulu apa kereta pilihan yang ada di pasaran untuk tujuan tempat duduk. Jadi aku pun mula ada juga terfikir kenapa terfikir pada peringkat awal tu. Okey, kita tolak Honda City, beli sebuah MPV saiz penuh, supaya supaya lebih selesa, lebih praktikal lah untuk digunakan sebagai kereta keluarga. Okey, jadi kalau ada pilihan tu, aku ada satu kereta MPV saiz penuh dan juga sebuah Myvi First Edition. Jadi dalam situasi tu, kami dua-dua bekerja, dua-dua gunakan kenderaan. Jadi kereta Myvi tu kita tak ada isu lah kalau sentiasa dibawa pergi kerja. Jadi kereta yang baru, yang MPV saiz penuh ni, kau akan bawa pergi kerja kau akan bawa pergi hujung minggu jalan-jalan, kau juga bawa pergi kat balik kampung. Jadi kereta tu adalah kereta lenjan, senang cakap. Jadi kita tak boleh nak gunakan dia dengan lebih minima, ataupun masa aku gunakan dia untuk tujuan-tujuan yang spesifik lah. Okay, ialah kalau kau dah hari-hari buat kerja, maintenance dia kau akan sentiasa kena jaga, kemudian kau nak bawa balik kampung, jadi kereta lenjan lah. Okay, jadi kemudian bila fikir balik, korang akan dapat sebuah kereta Recon. Okay, sebagai contoh lah, aku bagi contoh. Antara senarai top yang untuk kereta full MPV ni adalah Velfire dan Alphard. Okay, itu pun mungkin bukannya versi yang terkini lah nak dapat harga yang cantik. Sebab aku kalau dapat, aku tak nak lah ambil yang 8 seater, aku nak 7 seater lah, hanya ada captain seat kan. Jadi nak dapat yang model baru, memang model yang terkini tu mungkin tak dapat lah, mungkin dapat model yang sebelum ni. Okay, jadi abaikan, sebab dah 5 tahun kereta tu, mungkin 5, ataupun mungkin kereta tu dah 7-8 tahun dah digunakan, kita pula nak guna lagi untuk beberapa tempoh. Okay, jadi aku rasa macam tak sesuai dengan konsep 5 tahun sekali. Itulah yang aku amalkan. Jadi aku lihat pilihan Alfa, Velfire, kemudiannya ada saiz pertengahan Recon seperti Stima dan Odyssey. Itu antara pilihan yang agak baik lah. Aku cenderung kepada Odyssey sebenarnya. Dengan harga 150 boleh dapat, tapi ialah sebab masih lagi Recon, second hand lah sebenarnya kan. Jadi aku rasa
2.5 pun aku agak macam berat sikit lah, sebab kos protect insurans dia nanti agak membebankan kemudian hari lah. Okay, jadi sebab tu aku cancel cara untuk beli satu saja kereta MPV saiz penuh ataupun yang saiz yang harga yang 150,000 ke atas untuk kereta MPV keluarga aku. Okey, jadi turun ke bawah sikit, kereta baru di bawah harga 150,000 ada dua pilihan, Innova dan juga Serena. Okey, Innova ni sebab dia adalah leather frame. Okey, leather frame dengan enjin 2.0. Okey, kemudian dia adalah segmen platform yang sama dengan Hilux. Okey, Hilux tu guna 2.5 diesel tau. Yang ini kereta yang ada 7 tempat duduk guna 2.0 NA. Okey, petrol pula tu. Okey, jadi minyak dia memang kuat, aku yakin. Dan dia adalah pacuan roda belakang pula leather frame. Yang tempat duduk nombor 3 dia tak seluas saiz kereta tu. Okey, dan penggunaan minyak dia agak kuat. Tak silap aku 1 liter boleh pergi 10 km je. Okey, jadi aku rasa itu tak cukup ekonomik dan tak cukup berbaloi lah untuk sebuah kereta yang saiz besar tapi kau tak dapat keluasan yang maksimum, dengan kuasa yang mungkin under power. Minyak dia kuat, jadi aku nampak tu banyak kelemahan-kelemahan yang aku rasa aku tak boleh terima. Okey, pilihan yang lain adalah Serena. Serena ni aku rasa antara pilihan yang agak cun lah dalam segmen MPV saiz pertengahan, sebab dia sangat praktikal, sangat luas dengan monocoque. Jadi tempat duduk, konfigurasi, ada captain seat, semuanya menarik. Dengan ada S hybrid tu, yang di mana pemanduan permulaan tu hybrid yang bawa, yang kawal. Jadi kesannya penyimatan minyak tu dapat dibuat lah, sebab kita ni sebenarnya guna minyak banyak semasa kereta tu nak bergerak. Okay, sehingga 30 km tu banyak, RPM dia tinggi. Jadi S hybrid yang cover. Jadi bila dah laju tu, yang minyak jimat tu baru petrol ambil alih kan. Okay, jadi tapi masalahnya Nissan ni aku ada satu stigma yang mengatakan dia ada isu. Okay, isu yang macam kalau macam Xpander ni ada juga minor isu yang pada aku yang boleh kita terima lah. Okay, tapi kalau Nissan kadang-kadang sampai ke major. Okay, kalau kau follow Mitsubishi Nissan Serena punya Facebook atau group, kadang ada juga kes di mana gearbox. Okay, jadi aku tak nak ambil risiko macam tu. Aku takut menyesal lah bila kita laburkan duit untuk kereta yang agak besar, bulanan dia besar, komitmen kita dah tinggi, dia ada masalah-masalah macam tu. Macam aku cakap sebelum ni, kenapa pilih Toyota, sebab aku nak ketenangan yang tak payah, tak memeningkan kepala otak aku lah kan. Okay, jadi lepas MPV saiz penuh, Recon dah tak nak, cancel. Saiz pertengahan tak mampu, tak sesuai, ada isu-isu. Kemudiannya pergi ke low MPV, MPV segmen B lah. 7 tempat duduk, ada 4 kat situ. 4 ke. Okay, pertama adalah Arus, Rush, BRV dan juga Xpander. Okay, kita pergi kepada Rush dan BRV ni aku gabungkan je, sebabnya Rush dan BRV ni sebenarnya dua kereta yang sama, keluar daripada kilang yang sama, iaitu kilang Pro 2, bukan kilang Toyota. Cuma Rush tu dia punya QC pergi ke kilang Toyota. Itu je beza dia. Jadi dari segi safety, ada ASA untuk Arus, sedangkan Rush ada TSS, Toyota Safety Stand, dan ada kamera 360. Dan dari segi spek dia lebih safety lah, tapi dari segi autonomous driving tu tak silap aku Arus lebih baik sebab dia ada ASA 2.0, tak silap aku lah. Okay, jadi dekat sini aku nampak bahawa dengan beza gap RM20,000 aku dapat logo Toyota, dan juga safety yang tidak terlalu lengkap. Okay, jadi kat situ aku nampak macam lain satu orang akan rasa macam, buat pun kau bayar RM20,000 untuk dapat kereta yang sama, okay, dari kilang yang sama. Jadi aku nampak itu bukan dua pilihan yang baik lah. Daripada aku ambil Rush, biar aku ambil Arus. Tapi Arus
sebelum ni wife aku dah guna Pro 2, tapi takkan dia nak ambil Pro 2 balik kan. Okey, jadi aku rasa tu bukan pilihan. Lagi satu, dia adalah kereta yang agak tinggi 2.20mm, sedangkan expander ni 2.05mm. Jadi yang tu agak tinggi dan agak membuai lah. Dan dia adalah leather frame juga macam Innova, dan dia tarik tayar belakang lah, pacuan roda belakang. Okey, jadi kesannya adalah itu dah terkeluar dari senarai aku. Jadi tinggal BRV dan juga expander. Jadi BRV ni antara pilihan aku juga sebab dia ada power yang cukup, dia punya pemanduan macam sedan, tempat duduk belakang dia agak selesa, agak luas, tapi tak cukup luas macam expander sebab dia punya peha tak support penuh dia macam agak sedikit mencangkung lah kalau duduk kat belakang tu, sebab kerusi dia punya kaki tu rendah. Okey, jadi aku nampak ini antara pilihan yang baik. Cuma dia adalah kereta yang dah lama, dah penghujung hayat dia. Nanti aku takut menyesal. Kita akan jadi orang yang macam, aduh, kenapa aku tak tunggu sikit boleh dapat model baru yang lebih canggih, rupa lebih cantik. Okey, jadi itu antara benda yang aku fikirkan lah. Lagi satu, aku tak suka dia punya steering zaman 2010 ke 2000-an tu. Kepada aku macam tak menarik mata lah, sebab benda tu kita siasa memandang bila memandu kan. Jadi itu antara faktor yang aku rasa aku tak berkenan lah dengan tu. Lagi satu, aku kan guna Honda City sebelum ni. Honda City ni keluar generasinya sama je dengan BRV ni. Jadi kedua-duanya ada masalah yang sama, iaitu bunyi kabin dia sangat bising. Okey, sangat bising. Okey, tambah pula BRV ni kan kereta 7 tempat duduk dan dia lebih besar, tapi harga kau tengok Honda memang letak harga yang agak berpatutan lah untuk kereta saiz macam tu. Jadi bila dah berpatutan tu, banyak lah sebenarnya benda yang dia cuba kurangkan. Okey, jadi itu yang menyebabkan aku tak pilih model-model lain. Last sekali aku nampak expander ni pilihan yang sesuai, di mana kedudukan kerusi dia tu lebih luas untuk barisan ketiga. Serius sangat luas. Dia support sehingga peha kita, sebab kaki kita ni diletakkan di bawah dalam sikit, jadi tak mencangkung. Kemudian rupa yang pada aku agak agresif, agak menarik, luaran dia. Okey, jadi aku nampak dia adalah satu option yang paling sesuai lah. Okey, dan dia adalah model baru dengan spek yang agak baik juga. Okey, jadi itu yang menyebabkan aku memilih Mitsubishi Expander. Okey, cuma dia adalah Mitsubishi lah, terkeluarlah aku punya rank daripada Toyota dan juga Honda. Okey, jadi itu antara sebab lah kenapa last kali aku memilih untuk ambil Mitsubishi Expander berbanding low MPV yang lain. Okey, jadi datanglah kereta ni hari ni, dan aku rasa aku berpuas hati, kecuali bila Honda melancarkan BRV di Indonesia, aku rasa macam ralat sikit lah. Sebab ianya lebih cantik, lebih SUV, lebih sukan dengan teknologi yang terkini. Dia ada safety yang lebih baik, sebab dia ada airbag 7 sedangkan Expander ni ada 2 ni. Masalah Expander adalah safety dia memang teruk. Bukan teruk lah, safety dia agak kurang dan teknologinya kurang. Sedangkan yang BRV baru tu ada TSS semua. Jadi nampak macam pilihan yang baik lah. Tapi aku rasa harga dia mungkin hampir 100,000 lebih tinggi daripada Expander ni. Jadi agak ralat, tapi aku yakin aku pilih pilihan yang betul, sebab aku rasa keselesaan BRV baru tu masih tidak dapat menyaingi keselesaan Expander ni. Tapi mungkin dari segi quality, look, brand, BRV tu lebih memberi nilai lah pada orang pemilik dia. Dan aku rasa kalau ianya dilancarkan tahun depan, queue dia juga akan panjang juga. Jadi last kali anak aku mungkin dah setahun baru boleh guna MPV. Jadi agaknya macam lambat lah. Okay, jadi aku rasa ini pilihan yang baik buat masa ni, dan aku berpuas hati. Okay, nanti aku akan buat review lengkap lagi tentang kereta ni. Jadi jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Mawi TV. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum, bye.